مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, para penonton Tazkirah Ramadan PUM yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati ibadat di bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita telah diberikan peluang oleh Allah untuk hidup dan untuk menjejaki 10 malam terakhir insya-Allah, dan kita telah melepasi sekitar 2/3 daripada bulan Ramadan, dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk kepada 1/3 yang terakhir, yang mana ia mempunyai nilai yang besar kepada mereka yang mengetahuinya. Para hadirin hadirat, para penonton Tazkirah Ramadan PUM yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada kali ini saya ingin berbincang dengan para hadirin hadirat sekalian berkaitan dengan satu tajuk yang penting yang akan diutamakan oleh mereka yang benar-benar ingin mengambil kesempatan di bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita ini, kesempatan untuk mengaut sebanyak mungkin pahala, sebanyak mungkin kebaikan untuk diri kita sebagai bekal di sana nanti. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada petang ini kita nak berbincang berkaitan dengan tajuk memburu Lailatul Qadar. Para hadirin sekalian, apakah itu Lailatul Qadar? Adakah berbaloi kita memburunya? Berpenat lelah untuk memburunya, adakah perkara yang berbaloi? Para hadirin sekalian, Lailatul Qadar adalah perkara yang berlaku di bulan Ramadan. Tidak berlaku di bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, daripada surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita satu hakikat penting, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar ataupun pada Lailatul Qadar. Tapi adakah ia berlaku pada bulan Ramadan? Ya, Quran diturunkan daripada Lauh Al-Mahfuz ke Sama'id dunia ataupun ke langit dunia yang namanya Baitul Izzah adalah pada malam Al-Qadar. Buktinya ayat tersebut, ya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah dalam surah Ad-Dukhan. Ya. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah. Selepas Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan berkaitan dengan kefarduan puasa, Allah menyebut Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ya, bulan Ramadan yang padanya
turun Al-Quran. Baik, di sini menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar yang mana ia berlaku di bulan Ramadan. Baik, kalau setakat itu saja, adakah berbaloi untuk kita memburunya? Pertamanya, kita kena menyedari dan mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar. Lailah dalam bahasa Arab adalah malam. Al-Qadr ataupun Qadar, ya, ia bermaksud nilai. Malam yang bernilai. Ya, malam yang sangat bernilai. Kalau sekadar ia diturunkan padanya Al-Quran pun telah menunjukkan nilai yang sangat besar. Sebab Al-Quran itu nilainya sangatlah tinggi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Ya, pada malam yang diberkati. Namanya Al-Qadar, kemudian Allah menyifatkannya sebagai malam yang penuh barakah, diberkati. Ya. Apakah ini? Malam yang diberkati, dan berkat dalam bahasa Arab adalah bermaksud, ya, kebaikan yang banyak, yang melimpah ruah. Ya. Jadi, itu daripada Al-Quran. Kita nak mengambil sedikit, ya, daripada sunnah Rasulullah SAW untuk menerangkan berkaitan dengan malam Lailatul Qadar ini ataupun malam Al-Qadar ini. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata daripada Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man yaqum Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Riwayat Muslim. Baik. Yang bermaksud barang siapa yang membangunkan malam Al-Qadar ini dengan penuh keimanan dan penuh usaha untuk mencari kebaikannya, ya, untuk mencari pahala kebaikan dan sebagainya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan pasti diampunkan dosanya yang telah lepas. Bukankah pengampunan dosa adalah satu perkara yang besar bagi manusia yang berdosa? Dan mana manusia yang tidak berdosa? Justru tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin hadirat, para penonton Tazkirah Ramadan PUM sekalian, inilah, ya, malam Al-Qadar, malam yang kalau dalam surah Al-Qadar menyebut, ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam tersebut para malaikat dan Jibril turun dengan izin Tuhannya. Disebut juga Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan bukan 1000 hari. 1000 bulan 30 hari lebih kurang, ya, darab 1000. Kalau kita nak hari lah, ya. Justru terbuktilah kepada kita malam ini sangat berharga, maka berbaloilah untuk kita memburunya ataupun mengejarnya ataupun untuk mendapatkannya, mencarinya. Para hadirin dan hadirat, para penonton sekalian, kalau begitulah keadaannya, bagaimanakah untuk kita mencarinya? Bilakah waktunya? Berkaitan dengan waktu malam Al-Qadar, malam ini diterangkan oleh Rasulullah SAW berlaku secara umumnya pada malam ataupun 10 malam yang terakhir. Dan sebenarnya Rasulullah SAW telah diberitahu bilakah ia akan berlaku, tetapi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya perkara baik seumpama ini elok tidak diberitahu dengan jelas bila waktunya, supaya mereka yang bermotivasi
mereka yang bersungguh-sungguh pastinya akan mencarinya, akan memburunya. Ya. 10 malam terakhir, bahkan 30 malam, 29 malam dalam bulan Ramadan akan digunakan sepenuhnya, ya, untuk mencari malam Al-Qadar ini. Untuk mereka yang bersungguh-sungguh. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala akan dapat membezakan di antara golongan yang bersungguh-sungguh dengan golongan yang tidak bersungguh-sungguh. Dengan Allah hanya memberitahu, ya, ataupun Rasulullah memberitahu bahawa ada berlakunya malam, ya, yang sangat berharga, tetapi tidak diberitahu bila. Walau bagaimanapun diberitahu ia berlaku pada bulan Ramadan, bahkan dikecilkan lagi, ya, untuk memperkuatkan lagi pencariannya pada malam ataupun pada 10 malam-malam yang terakhir. Daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Uritu Lailatul Qadr, thumma ayqadhani ba'du ahli fanussituha, faltamisuha fil ashril ghawabir." Ya, maksudnya, aku diperlihatkan bilakah ataupun Lailatul Qadar itu berlaku. Kemudian keluarga aku mengejutkan aku, oleh sebab itu aku dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, maka carilah malam tersebut pada 10 malam yang baki daripada bulan Ramadan. Justru di sini ada hikmah Allah Subhanahu wa taala melupakan Nabi Muhammad walaupun selepas ia telah mengetahuinya. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menerangkan kepada kita, ya, bilakah ia berlaku, dan rata-ratanya hadis tersebut menerangkan bahawa Lailatul Qadar ini perlu diburu, perlu dicari, ya, pada 10 malam terakhir, pada 9 malam terakhir, ya, pada 7 malam terakhir, pada 5 malam terakhir, ya, dan beberapa lagi lah, ataupun disebut pada malam-malam yang ganjil daripada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Banyak hadis yang menerangkan tentang perkara ini. Antaranya dari hadis Aisyah, ya, daripada Rasulullah SAW, baginda bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil watri min ashril awakhir min Ramadan." Carilah, kejarlah, burulah malam Al-Qadar ini pada 10 malam-malam yang terakhir, yang ganjil daripada bulan Ramadan. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa." Riwayat Bukhari. Ya. Carilah, kejarlah, burulah malam Al-Qadar itu pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Sama ada Lailatul Qadar itu akan berlaku pada 9 malam yang baki daripada bulan Ramadan, 7 malam yang terbaki, atau 5 malam yang terbaki daripada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin, para penonton sekalian, Rasulullah telah memberitahu kita malam Al-Qadar ini akan berlaku pada waktu tersebut, 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Mungkin malam 21, sebab disebut diutamakan malam-malam yang ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Boleh jadi semuanya. Justru kita bersungguh-sungguhlah untuk mencarinya dan memburunya agar kita mampu untuk mendapat kelebihan daripada malam tersebut. Para hadirin sekalian, para penonton yang dirahmati Allah, bagaimanakah cara terbaik untuk kita mencarinya? Rasulullah SAW telah memberikan kita contoh bagaimana
pada 10 malam terakhir, baginda akan beriktikaf. Beriktikaf di masjid. Ya, sekarang musim PKP. Mungkin agak sedikit sukar untuk kita beriktikaf di masjid. Maka kita gunakanlah masa yang ada di rumah itu dengan ibadah, dengan segala perkara ketaatan, membaca Al-Quran, membangunkan malam, ya, untuk mengejar bulan Ramadan, mengejar malam Al-Qadar ini. Antara hadis yang menerangkan berkaitan dengan perkara ini daripada Sayyidatina Aisyah, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashri al-awakhir min Ramadan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa, ya, beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sekiranya, insya-Allah kita semua akan, sekiranya, ya, kita, Allah beri peluang untuk berada pada malam tersebut, apa yang perlu kita buat? Sayyidatina Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in halimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, sekiranya aku mengetahui malam bila berlakunya malam Al-Qadar itu, apa yang sepatutnya aku katakan? Rasulullah bersabda, "Quli," katakanlah wahai Aisyah, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, suka mengampunkan, maka ampunkanlah daku. Itulah doa yang terbaik yang boleh kita gunakan pada malam Al-Qadar sekiranya kita berpeluang untuk berada pada malam itu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang Allah telah rezekikan berada pada Ramadan tahun ini, Allah rezekikan juga kita untuk mengecapi nikmat berada di malam Al-Qadar tersebut. Kejarlah ia, burulah ia. Gunakan peluang yang ada ini. Gunakan masa yang ada, malam-malam yang berbaki ini dengan penuh ketaatan. Dibangunkan malamnya. Siangnya dipenuhi dengan pembacaan Al-Quran. Bersedekah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita dan kita keluar daripada bulan Ramadan pada tahun ini tanpa sebarang dosa-dosa yang tertinggal dari kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya akhiri dengan aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.